Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Nur Alina binti Raja Ali akan menyampaikan pembentangan yang bertajuk Cabaran Pendekatan Pembelajaran secara atas talian, gabungan aplikasi secara sinkronos dan asinkronos sebagai kaedah pembelajaran mesra pengguna. Penularan COVID-19 telah memberikan impak yang besar terhadap semua sektor, termasuklah sektor pendidikan. Kaedah penyampaian yang dahulunya secara bersemuka telah diubah menjadi secara atas talian ataupun kita panggil sebagai online learning. Pendekatan pembelajaran secara atas talian ataupun online learning meliputi dua kaedah utama, iaitu secara sinkronos, segerak, ataupun asinkronos ataupun tidak segerak. Untuk penyataan masalah, sebenarnya ia bermula daripada kesan COVID itu sendiri terhadap pembelajaran secara atas talian, terutamanya bagi para pelajar. Para pelajar merasakan ia merupakan satu proses yang terlalu drastik. Oleh kerana ia merupakan satu pengalaman yang baru bagi pelajar, kemungkinan besar para pelajar tersebut akan menghadapi beberapa masalah dan juga isu yang perlu kita kena pasti dan perlu ditangani. Objektif kajian adalah untuk mengenal pasti isu dan cabaran terhadap pembelajaran secara atas talian. Keduanya adalah untuk mengenal pasti kesan terhadap sikap, motivasi dan kecekapan kendiri pelajar di dalam pembelajaran secara atas talian. Manakala objektif ketiga dan terakhir adalah untuk membandingkan dan mencadangkan kaedah pelaksanaan PDP dalam pembelajaran atas talian bagi memenuhi keperluan pelajar. Dahia 2012 dan Al-Amri, pembelajaran atas talian adalah teknologi informasi dan komunikasi untuk mengaktifkan pelajar untuk belajar bila dan di mana pun berada. Manakala Montgomery, Anna and Pamela 2020 menyatakan 3 faktor yang mempengaruhi pembelajaran dalam talian untuk pelajar adalah kemudahan, ciri dan kesediaan pelajar serta keadaan terdahulu yang dapat memupuk kualiti pengajaran dan juga pembelajaran di atas talian. Menurut K. Gillett Swan 2017, proses PDP secara atas talian telah memberi banyak cabaran kepada tenaga pengajar. Bagi metodologi kajian telah dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan kaedah penilaian dokumen dan juga kaedah temu bual. Bagi kaedah penilaian dokumen, sebanyak 25 jurnal telah dikenal pasti sebagai tinjauan literatur. Kemudiannya, data-data tersebut dikumpul dan dianalisis. Data-data melalui kaedah penilaian dokumen dianalisis dan dimasukkan di dalam satu jadual matriks. Dan dengan ini didapati bahawa isu dan cabaran adalah terbahagi kepada 6 peringkat, iaitu akses yang terhad bagi internet dan kemudahan teknologi terkini, kurang persediaan untuk belajar, kesukaran belajar dengan menggunakan teknologi baru, kesukaran untuk fokus, kesukaran menguruskan masa serta akhir sekali ialah merasa terasing. Melalui kaedah temu bual, penyelidik telah menemu bual 12 orang pelajar daripada Jabatan Kejuruteraan Awam, daripada 6 orang, terdiri daripada 6 orang semester 1 dan juga 6 orang daripada semester 2. Melalui kaedah temu bual, didapati sebanyak 67% ataupun 8 orang pelajar telah memilih kelas secara gabungan antara sinkronos dan asinkronos sebagai pilihan mereka. Manakala untuk kelas secara asinkronos ataupun kelas secara tidak segerak, daripada 12 orang pelajar, sebanyak 3 orang pelajar telah memilih kaedah berkenaan. Daripada hasil temu bual yang dilakukan, hanya seorang pelajar daripada 12 orang pelajar yang memilih untuk kelas secara sinkronos.
Dapatan kajian mendapati bahawa kaedah gabungan antara sinkronos dan juga asinkronos perlu dilakukan secara serentak. Untuk cadangan, penyelidik mencadangkan tenaga pengajar terutamanya mempertimbangkan kaedah secara gabungan ini dan juga melaksanakannya di dalam satu-satu kursus secara bersepadu kerana melalui kajian yang telah dilakukan menunjukkan kesan yang positif terhadap para pelajar. Kesimpulannya, kajian mendapati antara isu dan cabaran utama terhadap pengajaran secara atas talian adalah masalah kemudahan teknologi maklumat dan juga capaian internet di kalangan pelajar, kesediaan pelajar untuk belajar, pengurusan masa serta motivasi intrinsik pelajar. Kesimpulannya juga, kaedah gabungan antara sinkronos dan asinkronos dilihat saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Kaedah gabungan ini juga turut bermanfaat bagi semua pelajar sama ada pelajar cemerlang, sederhana atau lemah. Ianya dapat mengurangkan kaedah pembelajaran secara sinkronos secara berterusan kerana setiap pelajar akan mengikuti kursus yang banyak dan berbeza dalam satu hari. Melalui kaedah gabungan ini, isi pelajaran yang dimuat naik oleh pengajar semasa kelas asinkronos yang berupa nota-nota boleh dicetak, dibaca dan difahami dengan lebih mudah pada bila-bila masa sahaja. Kaedah gabungan ini akan memberikan lebih fleksibiliti kepada para pelajar. Untuk itu, sekian dahulu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.